Selamat petang, kita bertemu lagi di dalam channel ini pastinya The Twins TV. Oke, so apa kabar kamu semua? Saya mendoakan semoga semua rakyat Malaysia sehat-sehat belaka. Saya juga mendoakan semoga semua yang sedang berjalan balik ke rumah masing-masing itu selamat di dalam perjalanan. Pandu berhati-hati, drive safely, jangan terlalu ikut perasaan, pelan-pelan. Orang Sabah cakap pelan-pelan bah kita. Oke, so saya nak kongsi satu artikel petang ini berkenaan dengan seorang ikon remaja. Orang ini memang handsome kot. Boleh jadi hero remaja. Boleh jadi modal kan model. Apa-apa sajalah. Yang penting beliau telah dipanggil oleh SPRM. Tidak lain dan tidak bukan di gambar ini Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Tajuknya SPRM panggil Syed Saddiq. Okey, daripada Malaysia kini. Baru saja 11 minit yang lalu dikemas kini dan diterbitkan 13 menit yang lalu. Saya bacakan perlahan-lahan. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hari ini terpaksa meninggalkan Dewan Rakyat lebih awal kerana dipanggil oleh SPRM untuk membantu penyiasatannya. Meskipun tidak menyatakan secara khusus, ia dipercayai berkaitan dengan sejumlah wang yang telah hilang dari peti besi di rumahnya pada bulan Mac yang lalu. Okey, kita tahu tentang cerita ini, bagaimana hilangnya duit bernilai lebih daripada 200,000 di rumah beliau. Duit siapa? Masih menjadi tanda tanya. Katanya duit nak renovate rumah, duit disimpan dari kecil, dan macam-macam lagi lah. Tapi akhirnya nanti kita akan tahu bila siasatan sudah selesai. Ada juga orang cakap, adakah itu duit bersatu? Tidak tahu. Tiada siapa yang tahu. Okey? Jangan dulu buat spekulasi awal kerana belum tahu. Kita tunggulah keputusan daripada SPRM. Nanti orang cakap saya memfitnah pula. Ini bukan fitnah, ini baca berita. Saya perlu meninggalkan Parlimen awal sedikit hari ini kerana telah dipanggil ke SPRM, pejabat SPRM untuk membantu siasatan, kata Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Katanya lagi, saya sedia dan sentiasa berikan kerjasama penuh kepada SPRM. Saya, ibu bapa saya dan seluruh ahli keluarga saya juga telah lama mengisytihar harta untuk menjamin ketelusan kami semua, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Memanglah semua menteri, sama ada menteri ataupun parlimen, sama ada pembangkang atau kerajaan, perlu untuk mengisytiharkan harta. Okey, so baguslah kalau Syed Saddiq dah isytihar harta. Ini satu yang bagus. Okey. Pada 25 Mac yang lalu, bekas Menteri Belia dan Sukan itu membuat laporan polis berhubung kehilangan wang berjumlah RM250,000 dari peti besi di rumahnya. Yang hairan sampai sekarang menghairankan adalah bagaimana duit ini hilang di dalam rumah, di dalam peti besi. Bagus kalau pecah rumah lah. Kalau polis ada buat siasatan, mungkin ada pecah rumah dan sebagainya. Itu bagus. Tapi kalau tak ada pecah rumah, tiba-tiba duit hilang, itu satu yang pelik. Pelik lah, betul pelik. Dalam peti besi pula. Banyak spekulasi. Saya tak nak cakap apa spekulasinya. Nanti jatuh fitnah, bahaya. Okey, so saya tak nak cakap kalau tak betul. Kalau belum dicakap, dilapor, saya tak akan cakap. So jangan risau, saya tak fitnah punya. Okey. Beberapa hari kemudian beliau berkata sebahagian besar wang tunai yang dicuri dari kediamannya di Petaling Jaya itu adalah untuk pengubahsuaian. Inilah. Mula-mula kata lain, selepas itu kata lain. Selepas itu beberapa hari kemudian menurut artikel ini, dia kata duit itu untuk pengubahsuaian rumah. Okey. Beliau turut memaklumkan pecahan wang berkenaan. Ini baru. Saya baru dapat yang ini. Beliau turut memaklumkan pecahan wang berkenaan. Pecahan maksudnya ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. 90,000 adalah miliknya. Wah, banyaknya 90,000 simpan dalam rumah. Bagus. Okey. Manakala 50,000 milik ibunya. Dan 70,000 milik bapanya. Okey, so jumlah keseluruhan 90, 60, 160, 200 lebih lah, 200,000 lebih. Okey, jadi saya sentiasa bersyukur, sentiasa berlaku jujur, bukan bersyukur. Saya sentiasa berlaku jujur dan berani kerana benar. Semoga urusan saya dan SPRM hari ini dipermudahkan, katanya lagi dalam hantaran di Facebook pada hari ini. Okey. 90,000 banyak.
50.000 milik ibunya dan 70.000 milik bapaknya. Okey. Sementara itu peguamnya Rafiq Rashid Ali berkata dia berharap agar SPRM mengambil kira berkenaan sidang Dewan Rakyat ketika memanggil sesiapa untuk siasatan. Okey, maksudnya mungkin janganlah panggil kalau sedang ada sidang di parlimen begitu. Tapi kerja SPRM tetap kerja SPRM. Okey. So kena bagi kerjasama seperti kata Syed Saddiq, ya kerjasama harus diberikan sentiasa. Kalau kena panggil datanglah. SPRM mesti memahami bahawa sekurang-kurangnya Syed Saddiq sebagai seorang ahli parlimen, beliau tidak boleh dilarang menghadiri parlimen. Ini memberikan contoh yang tidak baik katanya kepada Malaysia kini. Betulkah contoh tak baik? Tapi apapun itu kata dia punya peguam. Usul-usul penting akan dibahas termasuk salah satunya usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Okey. Memang ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. So, kita tunggu nanti keputusannya lah. Nampaknya Syed Saddiq pun perlu ada di sana. Okey, jadi mungkin peguamnya mahu supaya Syed Saddiq ada di sana supaya kalaulah usul undi tidak percaya itu dibacakan, maka dia boleh membuat undian. Okey, so nampaknya kali ini semua ahli parlimen rajin, bagus. Macam semua, kebanyakannya semua ada dalam parlimen, bagus. Mungkin mereka mahu untuk mungkin saja membuat undi tidak percaya kalau dilakukan. Kes itu berlaku di tengah-tengah konflik Dalaman Bersatu di mana Syed Saddiq yang merupakan ketua pemuda ketika itu berpihak kepada pengerusi yang telah dipertikaikan Dr. Mahathir Mohamad dalam pertembungan kuasa dengan Presiden Muhyiddin. Okey, kita ingat lagi pada bulan Mac yang lalu, bukan bulan Mac, pada bulan Mac, penghujung Februari, masuk bulan Mac, memang ada konflik di antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Muhyiddin Yassin. Akhirnya Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri dan Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi bekas Perdana Menteri. Okey. Walaupun telah dipujuk oleh Yang di-Pertuan Agong supaya jangan meletak jawatan, tapi dia tetap meletak jawatan. Akhirnya tiba-tiba nak jadi Perdana Menteri balik. Bagus. Kalangan Pemuda Bersatu yang menyokong Mahathir mendakwa SPRM telah menindas pihak yang menentang Kerajaan Perikatan Nasional. Yang ini selalu keluar di newspaper, terutamanya daripada Sabah, kata mereka ditekan oleh kerajaan dengan menggunakan SPRM dan sebagainya. Okey, so namun SPRM menafikan sebarang agenda bermotifkan politik dengan menyatakan bahawa mereka hanya mensiasat kes tersebut. Okey, bagus. Salut SPRM. Setakat ini beberapa individu telah dipanggil berhubung kes tersebut, termasuk Ketua Penerangan Pemuda Bersatu Ulia Akama Husamuddin. Memang kita tahu beliau telah dipanggil tentang siasatan ini. Anggota Pemuda Bersatu Adam Mukris Muhammad Muhyiddin dan pembantu Syed Saddiq Siti Nurul Hidayah yang betul-betul panas hari itu, sebelum itu turut membuat laporan polis dan mendakwa diugut oleh pihak pegawai SPRM ketika disoal siasat sebagai saksi siasatan. Akhirnya SPRM buat laporan polis menyatakan bahawa tidak ada begitu berlaku. Malahan pegawai SPRM wanita, kata SPRM, yang menyiasat dan ada pegawai yang memantau. Okey. So kita tidak tahu apa seterusnya yang terjadi. Tapi itulah panas pada ketika itu, kata diugut, nak tempeleng. Sementara itu Ibu Bapa Syed Saddiq dilaporkan telah dipanggil 4 kali untuk membantu siasatan. Okey, so begitulah kehidupan. Kadang-kadang melibatkan Ibu Bapa juga. Kadang-kadang we make mess and someone have to clean the mess. Okey. So harap-harap semuanya berjalan dengan lancar. Kita berdoa Parlimen Malaysia akan berjalan dengan baik. Okey. So kepada Syed Saddiq, bagus kerana dia sanggup untuk bekerja sama dengan SPRM. SPRM pastinya akan menjalankan tugas. Mereka akan membuat siasatan sebaik mungkin. Itu yang diharapkan oleh rakyat jelata. Kita mohon supaya dan Parlimen baru-baru ini juga telah menegaskan bahawa NACP akan diperketatkan, National Anti-Corruption mungkin. Jadi kita harap semoga inisiatif-inisiatif itu akan berjalan dengan baik dan kadar rasuah di negara Malaysia mungkin dapat dikurangkan. Okay? So saya secara pribadi
saya yakin Malaysia akan menjadi lebih bersih selepas ini. Dan harap-harap tidak ada lagi penyelewengan kalau ada. Tapi setakat ini kita belum tahu ada atau tidak, masih dalam siasatan. Apapun Malaysia kita punya, kita cintai sama-sama, kita jaga, kita jumpa lagi. Bye-bye.